Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu edisi 24 Jun 2022 bersama saya Hanim Nadia. Untuk berita utama minggu ini berkenaan subsidi minyak masak sawit berbotol dimansuhkan bermula 1 Julai ini menerusi pengumuman Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam perutusan khas menjelaskan kerajaan tidak meneruskan program subsidi sementara bagi minyak masak sawit berbotol berikutan terdapat penyelewengan. Jelasnya, program subsidi berkenaan yang sepatutnya tamat pada Ogos 2021 tetapi diteruskan sehingga akhir Jun disebabkan mengambil kira faktor pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada rakyat. Katanya lagi, program dengan kos sebanyak RM55 juta sebulan ini bermula pada Ogos 2021. Bagaimanapun, kerajaan mendapati bahawa minyak masak sawit berbotol banyak diselewengkan dan diseludup oleh pihak industri dan komersial. Memandangkan ianya tidak lagi menempati objektif, maka pemangsuhan adalah keputusan tepat. Tambahnya lagi, fasa endemik sekarang membuatkan rakyat bebas keluar masuk jadi tiada keperluan lagi. Dalam kenyataan sama, subsidi minyak masak kampit berjumlah 60,000 tan metrik yang dilaksanakan sejak dulu diteruskan seperti biasa. Susulan itu, kerajaan mengumumkan tambahan bantuan keluarga Malaysia sebanyak RM100 bagi kategori isi rumah dan RM50 bagi golongan bujang yang melibatkan peruntukan RM630 juta. Bayaran akan dibuat bermula 27 Jun depan. Kerajaan sebelum ini mengumumkan subsidi minyak masak sawit berbotol 2 hingga 5 kilogram akan dimansuhkan bermula 1 Julai. Kita ikuti berita seterusnya. Kanak-kanak berusia 3 tahun yang dilapor tertelan dadah jenis metafetamin kini mulai sedar dan keadaannya bertambah baik. Menurut ibu kepada kanak-kanak itu, kaki dan tangan anak bongsunya sudah mula bergerak dan dia telah membuka mata. Tambah wanita itu, keadaan anaknya nampak bertambah baik dengan pemantauan rapi doktor di unit rawatan rapi wad kanak-kanak Hospital Raja Perempuan Zainab II. Pihak hospital juga membenarkan anaknya dipindahkan ke Hospital Kuala Krai untuk memudahkannya menjaga selain membolehkan ahli keluarga lain datang melawat. Kanak-kanak itu mendapat perhatian media selepas didapati dalam tubuhnya mengandungi dadah. Ibu kepada kanak-kanak lelaki itu memaklumkan anaknya adalah orang kurang upaya OKU. Beliau yang berusia 36 tahun berkata anaknya baru pandai berjalan tetapi lambat bertutur walaupun usia menjangkau 4 tahun. Katanya lagi, ketika kejadian, beliau dan ibunya keluar membeli lampin pakai buang serta susu untuk anaknya. Terdahulu pada Isnin, anaknya kritikal setelah tertelan dadah jenis metafetamin dan dihantar ke Hospital Gua Musang sebelum dikejarkan ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Susulan itu, bapa sepupunya ditahan reman selama 7 hari bermula 20 Jun lepas dan kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Seterusnya kita ke kes CEO Cradle Fund. Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan untuk melepas dan membebaskan Samirah Muzaffar dan 2 anaknya berhubung kes pembunuhan Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Nazrin Hassan 4 tahun lepas. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Abdul Karim Abdul Rahman ketika membacakan alasan penghakiman berkata, selepas mendengar keterangan saksi, pihak pendakwaan gagal mengemukakan kes prima facie terhadap mereka. Ketika membaca alasan penghakimannya, Abdul Karim berkata pendakwaan gagal membuktikan Samirah 47 serta 2 remaja berusia 16 dan 19 tahun ada di masa dan ketika kejadian berlaku iaitu antara 11.30 malam 13 Jun 2018 hingga 4.30 pagi pada hari keesokannya. Beliau berkata saksi pendakwaan yang juga patologis forensik HKL, Dr. Siu Shu Feng memberi keterangan bahawa waktu kematian mungkin berlaku antara 11.30 pagi hingga 1 petang pada 14 Jun. Waktu yang dianggarkan saksi tersebut, kata hakim lagi, jelas bertentangan dengan masa yang dianggarkan pasukan pendakwaan dalam kertas pertuduhan. Media sebelum ini melaporkan pasukan pendakwaan telah menutup kesnya pada 14 Februari lepas selepas memanggil 57 saksi.
Antara yang dipanggil memberi keterangan termasuk dua orang abang dan kakak Nazrin, iaitu Dr. Abdul Aziz, Dr. Malik Rizwan serta Cik Elaini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Edwin Galan Anak Teruki serta Pengawal Keselamatan Kediaman Nazrin, Raju Kumar Pandit. Samira, dua orang anaknya serta seorang warga Indonesia yang masih bebas, Ika Wahyu Lestari, didakwa membunuh Nazrin di sebuah rumah di Mutiara Damansara antara jam 11.30 malam 13 Jun 2018 hingga 4 pagi 14 Jun 2018. Menyentuh mengenai emosi dan kelakuan Samirah sepanjang waktu kejadian, Hakim berkata hujah pendakwaan bahawa wanita tersebut tidak membuat tindakan yang sepatutnya seperti menghubungi bomba, bersedih atau meraung. Kesemua itu pada pendapat mahkamah hanyalah persepsi pendakwaan. Masih lagi berkisar kes mahkamah. Kali ini tumpuan kepada Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Mahkamah Tinggi diberitahu Syed Saddiq telah berbincang dengan ahli kumpulan nilai tambah WhatsApp mengenai kenyataan yang perlu dikeluarkan kepada media berkaitan kehilangan RM250,000 di kediamannya bagi menutup mulut masyarakat. Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Muhammad Taufik Awaluddin berkata, perbincangan kumpulan WhatsApp tersebut diperoleh daripada laporan forensik yang diambil dalam telefon bimbit Rafiq Hakim Razali, iaitu penolong Bendahari Angkatan Bersatu Anak Muda Armada, Parti Peribumi Bersatu Malaysia ketika itu. Saksi pertama pendakwaan itu juga tidak bersetuju dengan Peguam Gorbing Singdio yang mewakili Syed Saddiq bahawa wang itu adalah daripada ibu dan bapa Syed Saddiq untuk mengubah suai rumah. Untuk rekod, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan Rafiq yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Sentral, Jalan Sentral pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri, iaitu wang RM120,000 daripada akaun Bank Islamik Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq melupuskan wang itu di Malayan Banking Berhad, Jalan Pandan 3/6A, Taman Pandan Jaya antara 8 hingga 21 April 2018. Beliau juga berdepan dua pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun Maybank Islamik Berhad miliknya ke akaun amanah saham Bumi Putra miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram di sebuah bank di Jalan Pesisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru pada 16 dan 19 Jun 2018. Perbicaraan di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid bersambung pada 4 Julai. Dari berita nasional kita ke berita politik. Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR memutuskan bahawa parti itu tidak akan berbincang atau bekerjasama dengan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Pengarah Komunikasi PKR Fahmi Fazil berkata keputusan tersebut dicapai dalam mesyuarat pada malam Isnin. Fahmi berkata ini berikutan anggota, penyokong parti serta orang ramai menganggap Azmin Ali antara punca utama berlakunya pengkhianatan langkah syaratan. Tambah Fahmi, isu ini tidak menjejaskan PKR, sebaliknya Parti Bersatu yang tergugat ketika ini disebabkan isu dalaman bersatu. Beliau berkata perkara ini berbangkit apabila Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Muangin memohon untuk masuk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu dan isunya ialah kemulut Ahli Parlimen Bersatu. Terdahulu timbul kabar angin bahawa Azmin akan mengikut jejak langkah Menteri Industri Peladangan dan Komoditi, Datuk Zurida Kamarudin, meninggalkan Bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia. Berita politik seterusnya berkisar mengenai Kelantan yang dikatakan bertiup kencang dengan arus perubahan politik. Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH perlu berani mengemukakan calon Menteri Besar Kelantan sekiranya serius ingin menumbangkan PAS pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 nanti. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Ammar Abdullah berkata, tindakan itu membolehkan rakyat membuat pilihan tepat parti yang layak menerajui tampuk pentadbiran negeri pada masa depan.
Tetapi sebelum membuat keputusan, rakyat perlu melihat jika pengundi tidak suka kepada PAS, siapa yang akan dipilih sebagai pengganti, soal Muhammad Amar lagi. Beliau turut menyatakan di Kelantan hanya wujud 3 parti yang bersaing iaitu PAS, BN dan PH sahaja. Jadi persoalan siapa yang layak menerusi Kelantan perlu melihat calon Menteri Besar pula. Menurutnya, sebelum membuat sebarang keputusan, rakyat mesti jelas mengenai calon-calon Menteri Besar bagi memudahkan penilaian dibuat dengan peneraju negeri ketika ini. Global minggu ini dimulakan dengan berita gempa bumi berukuran 6.1 skala Richter yang menggegarkan timur Afghanistan pada Rabu. Gempa tersebut mengorbankan sekurang-kurangnya 950 nyawa dengan lebih 600 cedera. Media Afghanistan memaparkan rangkaman runtuhan kejaman dengan mayat bergelimpangan di atas tanah. Helikopter dikerahkan dalam usaha menyelamat mangsa cedera selain terbang membawa bekalan perubatan dan makanan, kata Pegawai Kementerian Dalam Negeri Salahuddin Ayubi. Gempa kali ini disifatkan paling dahsyat sejak 2002 yang melanda kira-kira 44 km dari tenggara Bandar Kos, berhampiran sempadan Pakistan, kata Kajian Geologi Amerika Syarikat. Ayubi berkata kebanyakan kematian yang telah disahkan adalah di daerah Barmal, Zirok, Naka dan Gayan. Manakala Paktika Timur merupakan daerah yang paling terjejas apabila seramai 255 orang terbunuh dengan lebih 200 orang mengalami kecederaan. Di wilayah Kos pula, seramai 25 maut dan 90 mangsa lain telah dikejarkan ke hospital. Pemantau Geological Amerika Syarikat melaporkan sewaktu kejadian, gegaran dapat dirasakan sehingga sejauh 500 km, membabitkan sekitar 116 juta penduduk di Pakistan, Afghanistan dan India, kata Pusat Seismological Mediterranean Eropah. Gegaran turut dirasai di ibu negara Afghanistan, Kabul, selain ibu negara Pakistan, Islamabad, menurut maklum balas saksi di laman sesawang EMSC. Akibat gegaran berkenaan, puluhan rumah dilaporkan musnah sehingga berlakunya kejadian tanah runtuh di Paktika. Haibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi Taliban yang memerintah negara itu, dalam satu kenyataan menzahirkan ucapan takziah kepada mangsa yang terlibat bencana berkenaan. Banjir yang melanda Bangladesh dilaporkan bertambah buruk apabila seramai 9.5 juta rakyat negara itu masih terkandas dan terputus bekalan makanan serta minuman. Hujan monsun lebat yang membawa banjir terburuk lebih 1 abad itu telah mengorbankan seramai 69 orang sejak 2 minggu lalu. Musim tengkujuh yang membawa hujan lebat ke Asia Selatan di antara Jun dan Oktober sering mencetuskan banjir terutamanya di kawasan rendah seperti Bangladesh sehingga mengakibatkan sungai-sungai melimpah. Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan Bencana Bangladesh, Atikul Haq berkata, 3 lagi daerah di bahagian utara dan tengah negara itu kini telah dinaiki air. Banjir di wilayah Sylhet termasuk Sunamganj adalah yang paling teruk apabila 90% kemudahan kesihatannya telah ditenggelami air dan kes penyakit bawaan air semakin meningkat. Dana Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF berkata, pertubuhan itu segera mengumpul 2.5 juta dolar Amerika untuk bertindak balas terhadap kecemasan di Bangladesh dan bekerjasama dengan kerajaan untuk membekalkan pil pembersih air, bekalan perubatan kecemasan dan bekas air. Di beberapa kawasan, anggota tentera Bangladesh menurunkan guni bekalan bantuan daripada helikopter kepada orang ramai yang menunggu di atas bumbung.
Pentas arena minggu ini dibuka dengan kejayaan pelumba berbasikal trek negara Muhammad Fadil Muhammad Zonis merangkul pingat perak dalam acara 1 km ujian masa lelaki di kejohanan berbasikal trek Asia di New Delhi, India. Perlumbaan yang berlangsung di Velodrome Kompleks Sukan Indira Gandhi itu menyaksikan Fadil mencatat masa 1 minit 01.639 saat. Yuta Obara dari Jepun menjuarai acara itu dengan catatan 1 minit 01.118 saat, manakala pelumba tuan rumah Ronaldo Singleitonjam meraih gangsa selepas mencatatkan 1 minit 01.798 saat. Sementara itu, juara acara 500 meter ujian masa Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri gagal meneruskan prestasi cemerlangnya selepas tersingkir di peringkat suku akhir acara pecut individu wanita. Nurul Izzah tewas 1-2 kepada Pak Ji-hye dari Korea Selatan, manakala seorang lagi wakil negara, Anis Amira Rosidi juga tumbang dengan keputusan sama kepada pelumba Korea Selatan Cho Sun-young. Jepun menjadi destinasi seterusnya buat wakil tunggal negara Johor Darul Takzim JDT dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ACL bagi Zon Timur. Menurut Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, Saitama Jepun akan menjadi pentas bagi pertemuan pusingan 16 di antara Daegu FC menentang juara 2006 dan 2016 Jeonbuk Hyundai Motors yang akan berlangsung pada Ogos ini. Kesemua perlawanan akan berlangsung dengan format kalah mati. Dalam pusingan Zon Timur itu, PG Phantom United akan bersaing dengan Kichi SC, diikuti pertembungan Vissel Kobe dengan Yokohama F Marinos, manakala skuad JDT akan menentang pemenang 2 kali Urawa Red Diamonds. Sementara itu, pada peringkat kalah mati Liga Juara-Juara Asia 2022 Zon Barat dijadualkan bermula pada 3 hingga 10 Februari 2023. Sebelum ini, skuad Harimau Selatan mencipta sejarah apabila mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas mengungguli kumpulan I yang turut dihuni Kawasaki Frontale, Ulsan Hyundai dan Guangzhou FC. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Juara dunia Max Verstappen mengukuhkan kedudukan di puncak Formula One musim ini selepas memenangi Grand Prix Kanada baru-baru ini. Pemandu Red Bull dari Belanda itu menguasai perlumbaan dari petak utama dan berjaya mengatasi asakan lewat daripada pemandu Ferrari, Carlos Sainz. Sementara itu, juara dunia 7 kali, Lewis Hamilton, mendakwa jentera Mercedes-nya tidak boleh dipandu, meraih tempat ketiga untuk penamat podium keduanya musim ini, manakala rakan sepasukan George Russell di tempat keempat. Kejayaan ini merupakan kemenangan pertama buat pemandu berusia 24 tahun itu di Kanada dan ke-26 dalam kariernya. Pemandu Ferrari Charles Leclerc yang bermula dari belakang grid selepas dikenakan penalti kerana menukar enjin menamatkan perlumbaan di tempat kelima di depan Esteban Ocon dari Alpine. Valtteri Bottas dan rakan sepasukan Alfa Romeo Zhou Guanyu menaiki tangga ke-7 dan ke-8 selepas Fernando Alonso dari Alpine dikenakan penalti 5 saat kerana aksinya ketika menahan asakan Bottas. Pemandu dari Spanyol itu turun ke tempat ke-9 dengan Lance Stroll dari Aston Martin di tempat ke-10. Negara minggu ini menerima khabar duka dari dunia seni tanah air. Malaysia dikejutkan dengan pemergian penyanyi dan pelakon Allahyarham Adibah Noor yang meninggal dunia pada malam Sabtu di sebuah hospital swasta ibu negara akibat kanser ovari. Khabar duka cita itu mula diketahui umum menerusi hantaran di akaun Instagram kenalan artis iaitu pelakon Datin Emilia Rosnaida. Selebriti dengan nama sebenar Adibah Noor Muhammad Umar itu berusia 51 tahun. Pada minggu lalu, namanya kembali menjadi tajuk utama portal hiburan setelah tersebar gambar terbarunya yang kelihatan jelas mengalami pengurangan berat badan. Namun, Adibah hanya memberitahu perubahan ketara disebabkan amalan pemakanannya, iaitu dengan memilih diet yang lebih sihat semenjak bulan Ramadan lalu. Kenalan rapat Allahyarham mendedahkan penyanyi itu hanya mengetahui mengenai penyakit kanser yang dihidapi sekitar 3 bulan lalu dan merahsiakan daripada pengetahuan umum.
Untuk rekod, kemunculan awal Allahyarham di layar perak bermula pada tahun 2005 menerusi filem seperti Sepet, Gobra dan Muhsin khayal sutradara Yasmin Ahmad. Dalam dunia nyanyian, beliau sempat merakamkan 2 buah album studio iaitu Terlalu Istimewa pada 2005 dan Teman 2010 selain turut merakamkan banyak single khas termasuk duet bersama penyanyi lain. Sepanjang hayatnya juga, Adibah dikenali sebagai individu yang senang mendekati pengikut dan peminatnya menerusi platform media sosial. Allahyarham antara lain diingati sebagai figura umum yang suka mendidik berkaitan penguasaan bahasa Inggeris selain berkongsi cerita seni persembahan dan kesedaran menjaga alam sekitar serta haiwan terutamanya kucing. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Keramat Permai. Ratusan hadirin termasuk ahli keluarga, sahabat dan rakan artis tampil memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Baiklah, bertemu lagi di minggu hadapan dengan berita lebih menarik dan informatif menerusi laman media interaktif Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok Sumber Kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.